Community leaders, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Thank you for joining me for our virtual Hari Raya get-together. We may all be in separate locations this year, but we remain united together in spirit. Tonight, I'm proud to share this space with representatives from various community institutions. You have all played very crucial roles, particularly in the past few months, to rally the community, build up our resilience as we battle against COVID-19. Last year, I spoke about the traits that have made our Malay Muslim community a community of success, namely a community with a strength of character, the competence to contribute, and with a strong sense of citizenry. Indeed, the last few months of standing in rank with our fellow citizens was how we tested the mettle of a community of success. We made difficult adjustments to our social and religious norms to contain the spread of COVID-19, to pull our weights like everyone in our country to keep Singapore safe. We also pulled together community resources to provide holistic support to the vulnerable among us. It was not easy to adapt to this uncertain situation, but I'm glad that we have stayed united, compassionate, and civic-minded. I want to put on record how proud I am in the way our community responded to the COVID-19 pandemic thus far. First of these are the adjustments we made to our religious duties. We received support in closing our mosque, foregoing congregational prayers for Jumaat and Taraweeh, postponing our Hajj to next year, and when we opted for solemnizations via video link. This was only possible because MUIS, together with many asatiza and medical professionals from the Muslim Healthcare Professional Association, worked together in close consultation with community and mosque leaders, as well as stakeholders such as AMTAS, to help formulate and communicate these decisions. Indeed, our doctors have proactively produced entertaining and educational videos to guide the community on how to stay safe during these challenging times, often in collaboration with our asatiza. In a crisis like this, had they been divided, the society will be confused and disunited. Instead, they enabled decisive, timely announcements to be made by MUIS to steward our community confidently as new decisions were made by the multi-ministry task force as the crisis developed and unfolded. I would also like to thank Ministry of Health in supporting our community. We have Dr. Zubaida Said with us in the Zoom room, virtual room this evening. She is part of the team that is spearheading contact tracing efforts at MOH. Busy as she is, she set aside some time last February to engage our mosque and madrasa leaders on the precautionary measures needed to prevent clusters from forming at our places of worship. Director of Medical Services, Professor Kenneth Mark, and Director of Communicable Diseases Division, Associate Professor Vernon Lee, were also responsive when we needed to consult them. We also made big adjustments in our social religious affairs during the 8 weeks of stay-at-home circuit breaker. We entered online through the ourmasjid.sg portal to sustain our mosques and their staff. The Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry worked with our businesses, MUIS, People's Association volunteers, and many other organizations to cook and distribute food for buka puasa meals for 20,000 frontliners and needy families on a daily basis. Together, we raised $3 million for it. When Shawwal came, we refrained from visiting each other and connected with our loved ones digitally. Let's watch a video of our collective memory of a Ramadan and Shawwal celebrated
with the COVID-19 crisis in the background. This year, it feels different, but life sometimes presents us with challenges. Things may not go our way. To do well, we must face this challenge, deal with it, and bounce back stronger. Sambutan Ramadan dan Hari Raya kali ini mungkin berlainan, tetapi ia tidak seharusnya melemahkan semangat kita untuk beraya bersama keluarga tersayang. Banyak cabaran yang dilalui masyarakat Islam kita sepanjang tempoh sukar ini. Tahun kali ini, saudara sekalian, memang agak berbeza sedikit. Indeed, the tagline call it Ramadan to remember. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Pasti bulan-bulan puasa ni bila duduk rumah kita sampai buntu tak tahu nak masak apa lagi. Syawal tahun ini juga berbeza. Namun bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Mosque leaders, religious teachers and volunteers continue to work exceptionally hard. Here's wishing all of you good health and Selamat Hari Raya. Saya sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekali lagi Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kerana memainkan peranan anda untuk membasmi wabak ini dan menjaga keselamatan kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Ladies and gentlemen, as shown in the video, this crisis has taught us one important lesson. For each milestone decision we made during this crisis for our community, the Asatiza community played a pivotal role, both in formulating solutions as well as in leading the community. They have been a reliable pillar of support in getting the community to behave and react in exemplary ways in this crisis. The symbiosis of our own community producing our own Asatiza and the Asatiza in turn shaping our community is one important element in building our community of success. Our Asatiza is key in nurturing a community of praiseworthy character. That is why I want to dedicate
this year's Hari Raya message on building and supporting our religious sector. Allow me to continue in Malay. Saudara-saudari sekalian, asatizah kita memainkan peranan penting dalam membimbing dan memberi sokongan rohani kepada masyarakat kita. Mereka telah lama membuktikan kebolehan mereka. Kini, mereka membuktikan pentingnya peranan mereka dalam mengharungi krisis COVID-19 yang mencabar ini. Keupayaan mereka bukanlah terbina dalam sehari, tapi lahir dari tekad dan usaha pemimpin-pemimpin masyarakat terdahulu sepanjang berdekad-dekad lamanya. Begitulah lama masanya yang diperlukan untuk kepakaran ilmu agama matang, hingga asatizah kita tangkas memberi panduan dan memimpin masyarakat dalam hal ehwal keagamaan dalam konteks yang unik di Singapura. Kita telah lama melabur untuk memperkukuhkan institusi agama kita sambil mengasah dan meningkatkan taraf asatizah kita hari ini. Meskipun begitu, banyak lagi yang kita mesti dan boleh lakukan untuk memperkukuhkan lagi institusi dan sektor keagamaan kita. Ini menjadi inti ucapan Hari Raya saya tahun ini. Saya bermula dengan melakarkan visi jangka panjang untuk sektor keagamaan kita. Mufti ialah pegawai di puncak kepimpinan agama dan beliau menentukan hala tujunya di Singapura. Mufti juga memantau semua hal ehwal keagamaan yang dipegang jawatan Dua Timbalan Mufti, Dekan Akademi MUIS, Presiden Kanan Mahkamah Syariah dan pendaftar pejabat pernikahan orang-orang Islam. Pada masa-masa hadapan, Mufti harus dipilih daripada kalangan pegawai yang menjandang 5 jawatan tersebut setelah meraih ilmu dan pengalaman yang luas. Kelima-lima pegawai ini pula memantau pelbagai laluan bagi asatizah kita. Lama-kelamaan, saya harap para asatizah juga dapat bergilir tempat untuk ke laluan-laluan yang lain demi meluaskan pengalaman mereka sambil mendalami ilmu dan mendapat pengiktirafan bagi kemahiran dalam semua bidang kerja tersebut. Pada April lalu, MUIS telah melancarkan Rangka Kerjaya dan Kecakapan atau CCF. Ia merupakan sebuah rancangan di bawah Pelan Pembangunan Tenaga Kerja Asatizah AWDP yang berpandukan saranan oleh Jawatankuasa Asatizah Masa Depan atau KOFA yang telah diterajui oleh Menteri Negara Kanan Dr. Maliki Osman. Dengan CCF, para pegawai di sektor keagamaan akan lebih faham mengenai peluang-peluang pekerjaan serta kemahiran, kecekapan dan pentauliahan yang perlu bagi pelbagai tugas dalam sektor tersebut. Ini merangkumi dasar dan pembangunan agama, pendidikan, pembangunan masjid dan masyarakat, serta perundangan dan pembangunan keluarga. Semua ini memerlukan pemahaman dalam bidang-bidang seperti kaunseling, kerja sosial dan juga perundangan keluarga Islam. CCF merupakan peta kerjaya bagi seorang siswaza yang mungkin bermula sebagai pegawai di masjid sampailah ke kemuncak kerjayanya sebagai mufti. Jika beliau mempunyai keupayaan dan dorongan untuk melakukan sedemikian. MUIS juga sedang meneliti sokongan yang diperlukan asatizah kita untuk mempertingkat kemahiran dalam bidang-bidang penting ini. Selain itu, MUIS juga sedang mempertingkatkan program pendidikan profesional berterusan CPE di bawah skim pengiktirafan asatizah atau ARS. Sepanjang beberapa bulan akan datang, asatizah dan majikan dari sektor agama akan diundang untuk sama-sama membentuk sebuah rangka kerja yang mengupayakan kurikulum CPE yang lebih holistik agar ia relevan dan berguna kepada sektor agama secara amnya.
CPE sangat penting dalam ekonomi pasca COVID-19. Ia sehaluan dengan belanjawan kecekalan yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat minggu lalu. Khususnya, kita perlu menyediakan peluang latihan yang akan membantu para asatizah mempertingkatkan dan memperbaharui kemahiran mereka. Ini juga perlu supaya kita sama menanam budaya pembelajaran sepanjang hayat di kalangan asatizah. Semuanya agar mereka dapat menyesuaikan diri dan bersikap terbuka untuk meneroka pendekatan baru atau mengejar peluang di luar bidang agama dengan kemahiran baru yang diperolehi. Untuk melengkapkan transformasi sektor keagamaan, MUIS sedang menyemak semula rangka dan skala gaji bagi para asatizah untuk dipadankan dengan kelayakan, pengalaman dan kemahiran mereka. MUIS akan membuat perbandingan dengan sektor yang setaraf dan semasa. Ini akan memakan masa. Tetapi, kalaupun kita belum dapat memberikan asatizah gaji yang setimpal dengan kemahiran dan sumbangan mereka sekarang, kita harus mengatur langkah jangka panjang supaya kita mampu melakukannya pada masa depan. Umumnya, sebahagian besar pembiayaan sektor agama kita datang dari sumbangan masyarakat kita sendiri. Ini sangat penting kerana ia mewujudkan pemikiran keagamaan yang objektif, berkecuali dan tidak terpengaruh oleh kuasa asing. Hari ini, sumbangan dana pembinaan masjid dan mendaki atau MBMF telah membina masjid-masjid yang kita banggakan serta keperluan pendidikan khusus untuk masyarakat kita. Derma yang anda salurkan kepada masjid-masjid pula membantu dalam penyelenggaraan masjid-masjid kita. Beberapa tahun yang lalu, MUIS juga telah melancarkan wakaf ilmu, iaitu sebuah wakaf istimewa yang terdiri daripada sumbangan wang daripada masyarakat. Sumbangan itu kemudiannya dilaburkan bagi menjana pulangan setiap tahun untuk diagihkan kepada madrasah-madrasah kita. Sistem sokongan tersebut sangat membantu kerana ia terus mendana keperluan masjid dan madrasah kita walaupun ekonomi kita terjejas dengan krisis COVID-19 ini. Namun sistem sokongan kita tidak boleh terhad kepada pembangunan institusi-institusi tersebut sahaja. Malah, pentadbiran masjid terganggu kerana tiada sistem yang kukuh dalam mengumpul derma apabila jemaah tidak lagi memasukkan wang ke dalam tabung masjid seperti yang biasanya kita lakukan. Kita perlu wujudkan sistem pendanaan yang kukuh dan bertahan supaya asatizah kita dapat menyara hidup. Program agama dapat berjalan. Cendekiawan agama terus diasah dan kebajikan jemaah yang memerlukan boleh terus diuruskan walau dilanda krisis ekonomi. Atas pertimbangan inilah saya telah meminta MUIS untuk menubuhkan Wakaf Masyarakat Singapura. Wakaf ini bertujuan untuk menyokong institusi keagamaan kita, pembangunan asatizah serta usaha-usaha kemasyarakatan yang belum didukung secara sistematik melalui wadah-wadah seperti dana MBMF dan pungutan zakat. Ia juga bakal menyokong penggajian para asatizah kita yang setimpal dengan sumbangan mereka. Kalau usaha wakaf ilmu sebelum ini mengumpul aset cair ataupun liquid asset dari masyarakat untuk dikumpulkan menjadi aset pelaburan, Wakaf Masyarakat Singapura sebaliknya mendorong masyarakat membina aset hartanah mereka dahulu dan mewakafkannya kemudian untuk menghasilkan aset cair pada masa mendatang. Justru hasrat saya adalah untuk wakaf tersebut berbentuk portfolio hartanah baru. Amalan menyumbang hartanah demi kegunaan masa hadapan sememangnya sudah wujud dalam warisan kita. Sebagai contoh,
Almarhum Said Omar Ali Al-Junid telah mewakafkan Masjid Omar Kampung Melaka yang kini masih berdiri di tapak asalnya di daerah bandar. Berasal dari Yaman, beliau tiba di Singapura pada abad ke-19 dan merupakan seorang pedagang yang berjaya. Beliau turut mewakafkan Masjid Bencoolen serta bangunan-bangunan di sampingnya. Begitu juga dengan almarhumah Hajah Fatimah binti Sulaiman, seorang pedagang dan dermawan yang terkenal pada abad ke-19. Semasa di sini, beliau telah membina rumah-rumah bagi golongan fakir miskin dan mendermakan tapak rumahnya untuk didirikan sebuah masjid. Kita kini kenali masjid tersebut sebagai Masjid Hajah Fatimah. Pada hemat saya, inilah matlamat yang paling murni bagi seorang Islam mengumpul harta, bukan kerana kepentingan sendiri, tapi kerana ia boleh terus memanfaatkan generasi mendatang. Ini sekaligus menjadi bekalan akhirat kita dalam bentuk amal jariah melalui pewakafan harta. Seperti dalam lirik lagu Ku Cari Damai Abadi yang dinyanyikan Bang Ramli Sarip tadi. Katanya, aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pengurusan yang teliti, pahala dari amal jariah mereka akan terus mengalir sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Sayangnya, mewakafkan hartanah adalah satu budaya yang kelihatan hilang dari kita. Justru pada suasana Hari Raya yang mulia ini, saya ingin mengajak masyarakat, terutama mereka yang lebih mampu, supaya bersedia untuk memanfaatkan rezeki dan harta kekayaan kita untuk membantu memenuhi pembiayaan sosio-agama kita pada masa ini dan masa hadapan. Saya yakin, dengan menjiwai matlamat berwakaf hartanah, ia dapat memberi kita matlamat yang murni dan bermakna dalam kita mengejar kejayaan di dunia. Saya gembira mengetahui ramai daripada kita cukup mampan hingga memiliki hartanah selain dari rumah yang kita diami. Ia merupakan sumber pendapatan sampingan atau persiapan untuk persaraan, satu persiapan yang baik. Tambahan dari ini, saya mengesyorkan tuan-puan mewasiatkan hartanah tersebut kepada wakaf masyarakat Singapura sebagai amal jariah untuk menabur jasa kepada generasi mendatang, terutama dalam menyokong pembangunan para asatizah dan alim ulama kita seperti yang dilakukan sesepuh kita, almarhum Said Omar Al-Junid dan almarhumah Hajah Fatimah. Sektor agama kita juga akan lebih berdaya tahan mengharungi krisis pada masa-masa mendatang. Inilah persiapan yang sangat baik dan jasa tuan-puan pula kekal hingga akhirat nanti. Namun, sebagai asas terkumpulnya wakaf tersebut, pekerja kita perlu ada sumber pendapatan yang stabil. Karyawan kita mesti cekap dan bersemangat untuk mencapai kejayaan. Dan perusahaan kita harus memperkukuhkan daya bingkas dan keupayaan mereka untuk mengharungi perubahan ekonomi. Sejajar dengan ini, Menteri Negara Zaki Muhammad sedang memimpin sebuah kumpulan kerja yang terdiri daripada Mendaki Sains, DPPMS, NTUC, serta badan-badan masyarakat yang lain. Di tengah-tengah penularan COVID-19 ini, ramai di kalangan pekerja kita terjejas. Ada yang kehilangan kerja dan ada pula yang telah membawa pulang pendapatan yang lebih rendah. Justru, kumpulan kerja ini akan menyelaraskan usahanya dengan strategi yang dilakarkan oleh Majlis Pekerjaan Kebangsaan untuk membantu masyarakat kita yang terjejas bingkas bangun agar membuat persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Kerjasama sebegini juga adalah lanjutan
dari gandengan dan gotong royong M Kuasa 3 bersama badan-badan Melayu Islam seperti Pergas, PPIS, AMP dan FIM dalam ikatan SG Teguh Bersatu untuk membantu masyarakat kita menghadapi krisis COVID-19. Kalaupun berlaku gangguan ekonomi nanti, visi menyumbang menerusi wakaf masyarakat Singapura akan hidup sentiasa dalam benak kita. Usaha MOS Zaki juga selaras dengan usaha khidmat mentor yang menggunakan waktu yang ada mempersiapkan golongan muda kita yang diterajui oleh AP Rahayu Mazam. Saya menyeru mereka yang sudah nikmati kejayaan tampil ke hadapan menjadi mentor. Bantu anak muda kita, luaskan jaringan sosial dan ufuk pemikiran mereka dan semaikan semangat ingin berbakti kepada negara dan masyarakat dalam diri mereka. Kita telah pun merintis pejabat pementoran belia di Mendaki untuk sediakan ruang bagi para karyawan mendampingi belia kita supaya mereka dapat mencapai kecermelangan sebagai karyawan berjaya di masa hadapan. Izinkan saya buat kesimpulan. Tahun lalu, saya mengajak kita menjadi masyarakat gemilang. Ini adalah ikatan kita sebagai individu-individu yang masing-masing mempunyai kepribadian terpuji, kemahiran yang memanfaatkan, dan kewarganegaraan yang meyakinkan. Sebagai masyarakat gemilang, kita akan mencapai kesaksamaan sebagai rakyat secara hakiki dan bukan setakat kesaksamaan dari segi hak semata-mata. Kini saya mengajak masyarakat gemilang membina iltizam untuk menghidupkan kembali budaya mengumpul hartanah yang boleh kita wakafkan sebagai warisan kita kepada generasi masyarakat gemilang mendatang. Wakaf Masyarakat Singapura memastikan masyarakat akan terus mempunyai sumber yang dapat membantu menjalankan tanggungjawab memenuhi keperluan keagamaan masyarakat kita sekalipun dipukul badai krisis. Dalam khutbah Hari Raya beliau tahun ini, Mufti telah mengingatkan kita bahawa Aidilfitri kali ini bukan sekadar melambangkan kemenangan. Ia mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang berterusan dalam kita memainkan peranan untuk melindungi nyawa, menjaga keselamatan semua. Marilah kita terus menyemarakkan semangat perjuangan ini, sedang kita bina masa depan kita bersama sebagai sebuah masyarakat gemilang. Terima kasih.